nyata dalam hidupku. Tetaplah langkahku, karena Kau besertaku. Ya Bapa, ku mau memuji-Mu, sebab besar cinta-Mu padaku. Rancangan indah telah Kau sediakan di setiap langkah hidupku. Kasih setia-Mu Tuhan nyata dalam hidupku. Ajarku bersyukur atas kebaikan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan nyata dalam hidupku. Tetaplah langkahku, karena Kau besertaku. Bukan karena kuat hebatku, namun hanya karena anugerah-Mu. Kasih setia-Mu Tuhan nyata dalam hidupku. Ajarku bersyukur atas kebaikan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan nyata dalam hidupku. Tetaplah langkahku, karena Kau besertaku. Penyertaan-Mu Tuhan nyata dalam hidupku. Tetaplah langkahku, karena Kau besertaku. Karena Kau besertaku. Nyata dalam hidupku. Saat tiada jalan, Tuhan Kau ada, memberikan jawaban dan pengharapan. Saat ku tak berdaya, Tuhan Kau mampu memberi pertolongan dan penghiburan. Ku percaya janji-Mu kan terjadi dalamku. Walau duka dan derita, ku tetap memandang-Mu. Ku percaya janji-Mu kan pulihkan hidupku. Tiada ragu dan keluh ku melangkah. Ku percaya janji-Mu. Da 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 da
bisa memberikan jawaban dan pengharapan. Saat ku tak berdaya, Tuhan kau mampu memberi pertolongan dan penghiburan. Ku percaya janjimu kan terjadi dalamku, walau duka dan derita, ku tetap memandangmu. Ku percaya janjimu kan pulihkan hidupku, tiada ragu dan keluh ku melangkah. Ku percaya janjimu, kasih setiamu melebihi segalanya, tiada terkira kebaikanmu Tuhan. Kini hidupku ku berikan padamu segalanya. Ku percaya janjimu kan terjadi dalamku, walau duka dan derita, ku tetap memandangmu. Ku percaya janjimu kan pulihkan hidupku, tiada ragu dan keluh ku melangkah. Ku percaya janjimu, ku percaya janjimu kan terjadi dalamku, walau duka dan derita, ku tetap memandangmu. Ku percaya janjimu kan pulihkan hidupku, tiada ragu dan keluh ku melangkah. Ku percaya janjimu, ku percaya janjimu, ku percaya janjimu. Da 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 da. Saat terindah dalam hadiratmu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu
Selamat malam jemaat yang terkasih. Kita baru saja memperingati masa kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus. Namun Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang mati untuk selamanya. Dia Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari kematiannya. Sebab genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Untuk itu syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena salib-Mu Tuhan, aku hidup dan dimenangkan. Mari bersama-sama kita memuji Dia. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan, Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. darah-Mu Yesus menyucikanku. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengasihi kita. Ia juga mengasihi sesama kita. Mari kita mengingat dan berdoa untuk mereka, orang-orang yang ada di lingkungan kita. Mungkin banyak dari mereka yang belum mengenal Yesus. Mari kita berdoa
agar Tuhan berikan kesempatan untuk mereka dan keberanian untuk kita menjadi saksi yang dapat mengenalkan kasih Kristus. Mari kita buka suara berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik, terima kasih atas anugerah dan kasih-Mu atas setiap kami. Kami orang yang berdosa, yang tidak layak, namun Engkau mati menebus kami, sehingga kami boleh selamat dan mendapatkan hidup yang kekal. Kami pun menyadari bahwa kasih-Mu bukan hanya semata-mata untuk kami saja, tetapi pengorbanan-Mu Kau berikan untuk semua orang, sebab Engkau juga mengasihi mereka. Tuhan, berikan kami hati dan keberanian untuk menyatakan kasih-Mu di tempat kami berada, dan kepada mereka yang belum mengenal Engkau. Pakai kami terus Tuhan, untuk selalu dibentuk menjadi terang Tuhan bagi sekitar kami, sehingga hidup kami bisa memancarkan kasih dan kemuliaan-Mu. Ini kerinduan kami ya Bapa. Biarlah bumi ini penuh kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk kestabilan harga dan kesediaan barang-barang di berbagai kebutuhan pokok, serta rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Mari kita buka suara memohon Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah kita, pemerintah Indonesia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersatu hati berdoa untuk bangsa kami. Mohon Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana kepada pemerintah bangsa kami untuk menangani Indonesia dengan kondisi ekonomi saat ini, terutama untuk kesediaan serta kenaikan harga barang-barang di berbagai kebutuhan pokok, agar segala keputusan yang diambil, kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat berjalan seimbang dengan kondisi masyarakat Indonesia. Serta berikan berkat-Mu bagi bangsa ini ya Tuhan, agar setiap masyarakat yang sudah berjerih lelah, Tuhan berikan keberhasilan, dan biarlah segala alam yang Tuhan titipkan dalam bangsa ini dapat berguna dan mensejahterakan bangsa kami. Kami juga tidak lupa berdoa untuk proses pemindahan ibu kota negara. Biarlah pemindahan ini memberikan kebaikan bagi bangsa kami ke depannya. Dan proses yang harus dijalani, yang mungkin ada kesulitan dan begitu banyak waktu yang harus dibutuhkan, mohon Tuhan yang memimpin agar berjalan dengan baik. Kami berserah, kami berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa kami. Amin. Mari kita bangkit bersama-sama untuk Kristus menjadi pahlawan salibnya. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya. Bala tentara Tuhan pastikan menanglah, mengalahkan semua musuh dipimpin olehnya. Hai bangkit bagi Yesus, ikutlah perintahnya. Nafirikan berbunyi, maju tak mundurlah.
Saudara, gereja ada sekelompok orang yang tadinya berdosa. Namun karena anugerahnya, kita boleh dipanggil Tuhan untuk keluar dari hidup yang lama dan terus dibentuk menjadi bejana yang berguna untuk melakukan pekerjaan Tuhan dimanapun demi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk gereja. Gereja-gereja termasuk gereja GKY. Agar gereja kita, gereja Tuhan dapat dipakai menjadi berkat, membawa orang lebih mengenal Tuhan dengan segala pelayanan yang dikerjakannya. Kita juga doakan untuk majelis, yayasan, pengurus, baik sinode maupun gereja-gereja lokal dan pos. Agar mereka memikirkan pertumbuhan jemaat, membawa hati jemaat dekat pada Tuhan. Serta mereka boleh menjadi sebuah teladan yang baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersehati berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Di dalam kondisi saat ini, mohon berikan api roh-Mu yang membakar semangat setiap gereja-gereja. Dalam membawa orang-orang mengenal Tuhan, berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan memikirkan bagaimana gereja bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan menjadi saksi yang benar di hadapan Tuhan. Kami pun mengingat kepada mereka yang menjadi majelis, pengurus, pelayan, baik yang ada di sinode maupun yang ada di yayasan dan di berbagai gereja dan pos yang ada. Tuhan, berikan kami hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama. Bentuk hidup kami, pakai hidup kami yang menjadi teladan dan kesaksian yang benar di hadapan-Mu. Serta setiap apa yang direncanakan dan dilakukan di dalam gereja-Mu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dan membawa pertumbuhan bagi mereka, baik secara pribadi maupun jemaat yang dilayani. Tuhan, berkati gereja-gereja-Mu ini sehingga kebangkitan rohani dapat terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat terkasih, mari kita buka suara berdoa untuk pekerjaan misi. Untuk para hamba-hamba Tuhan yang menjadi misionaris, para relawan yang bekerja, maupun para pengurus pekerja di yayasan misi. Mari kita berdoa untuk mereka. Bapa kami yang di surga, pekerjaan misi bukan hal yang mudah dan kami tidak dapat melakukan tanpa Tuhan yang memimpin. Tuhan berkati untuk para hamba Tuhan yang melayani di bidang misi maupun para misionaris, relawan, para pengurus dan para pekerja di berbagai yayasan yang bergerak di bidang misi. Kiranya Tuhan memberikan mereka semangat dan kesetiaan serta ketaatan dalam melakukan pelayanan ini. Walaupun banyak kesulitan, tapi biarlah mereka tidak lelah, namun mereka mendapatkan sukacita. Dan di tengah banyak kekhawatiran, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan mereka ketenangan. Serta apa yang mereka butuhkan Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyediakannya. Namun dari semua itu ya Tuhan, kami berdoa memohon Tuhan memimpin agar pintu perkabaran Injil terus dibukakan dan Injil dapat disampaikan sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Ini doa dan kerinduan kami Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur kondisi sudah mulai membaik. Gereja-gereja sudah mulai membuka ibadahnya secara onsite. Mari kita berdoa, memohon Roh Kudus menggerakkan setiap hati anak-anak Tuhan untuk diberi keberanian dan kerinduan untuk datang beribadah ke rumahnya, ke rumah Tuhan, khususnya untuk esok hari. Kita akan merayakan Paskah. Mari kita sama-sama berdoa untuk hal ini. Tuhan, kami bersyukur dengan kondisi yang semakin membaik, pertemuan-pertemuan tatap muka yang sudah mulai sering diadakan, dan keleluasaan untuk berjumpa sudah mulai terbuka. Namun ampuni kami jika kami mungkin enggan atau malas untuk datang beribadah dan bersekutu ke rumah Tuhan. Karena kami merasa nyaman untuk beribadah secara online.
Tuhan, mohon berikan kami kerinduan dan jauhkan kami dari kekhawatiran untuk datang beribadah seperti dulu kala. Dan berkati untuk ibadah-ibadah yang dipersiapkan, khususnya untuk esok hari Tuhan. Kami akan beribadah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kiranya kami dapat hadir ke rumah Tuhan dengan hati yang bersyukur dan bersukacita, sehingga kemenangan dan kehadirat-Mu dapat kami rasakan. Kami memohon, kami berdoa kepadamu. Amin. Kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Namun mari kita dengan bijaksana kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan. Sebab hidup ini adalah kesempatan. Mari bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. 各位主所爱兄弟姐妹们平安， Kita bersyukur malam ini bisa ikut di dalam doa 7 hari. 非常感谢主，今天晚上我们能够参加7日祷告会， Ini menjadi bagian kita untuk kita merefleksikan diri kita. 这是属于我们的部分，我们能够反思上帝的话。 Saudara, tiba saatnya kita renungkan firman Tuhan. 这个时候，我们要来学习上帝的话。 Kita berdoa terlebih dahulu. 我们先祷告， Bapa kami dalam surga, 我们在天上的父， terima kasih kalau hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan 感谢主，今天我们能够思想上帝的话， yang menjadi refleksi dalam kehidupan kami. 成为我们生命中的反思。 Roh Kudus bekerja ketika kami sama-sama merenungkan firman-Mu. 求圣灵帮助我们，好让我们能够学习你的话。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣这圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 27. 让我们一起读上帝的话语，马太福音27章， Kita membaca ayat 57 sampai 61. 我们一起读57节到61节。 Matius 27 ayat 57 sampai 61. 马太福音27章57到61节。 Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. 到了晚上，有一个财主名叫约瑟，是亚利马太来的，他也是耶稣的门徒。 Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. 这人去见比拉多，求耶稣的身体，比拉多就吩咐给他。 Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, 约瑟取了身体，用干净细麻布裹好， lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu,
Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. 安放在自己的新坟墓里，就是他早在磐石里的。他又把大石头滚到墓门口，就去了。 Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. 有莫大拉的玛利亚和那个玛利亚在那里对着坟墓坐着。 Saudara, malam ini kita akan merenungkan satu topik, yaitu menggunakan kesempatan yang berharga. 那么今天我们思想一个主题，就是使用宝贵的机会。 Saudara, saya percaya setiap kita setuju bahwa kesempatan itu adalah sesuatu yang berharga. 我相信大家都同意，机会呢是很宝贵的。 Tetapi masalahnya adalah kita sendiri seringkali tidak sadar itu adalah kesempatan itu. 但是问题是我们很多时候没有意识到那就是机会。 Kapan sadarnya? 我们什么时候意识到呢？ Waktu itu sudah berlalu. 当机会已经过去了， Wah, kita menyesal luar biasa. 我们就非常的懊悔， Kita pikir, waduh itu kesempatan sebetulnya. 我们就想那其实是我们的机会。 Nah, saudara, bagaimana sebenarnya kita bisa menggunakan kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan kepada kita? 那么实际上我们怎么样的使用上帝所赐给我们的机会呢？ Nah, itulah yang kita ingin renungkan hari ini, saudara. 那是我们今天要思想的。 Saudara, Alkitab menceritakan seorang yang bernama Yusuf yang berasal dari kota Arimatea. 圣经记载有一个人名叫约瑟，是亚利马太来的。 Saudara, dia adalah seorang yang menurunkan jasad Tuhan Yesus dan menguburkan jasad Tuhan Yesus. 他是将主耶稣的身体拿下来，并且埋葬的人。 Saudara, pertanyaannya adalah apakah Yusuf dari Arimatea waktu melakukan itu, dia memang melihat ini kesempatan yang berharga? 那么现在问题是，当约瑟就是亚利马太来的约瑟，当他取下耶稣的身体的时候，安葬的时候，他是不是把这个看作是一个机会呢？ Atau dia sama dengan kita? 或者他跟我们一样， Memang ada kesempatan berharga, tapi dia pun tidak tahu itu kesempatan yang berharga. 本来就有宝贵的机会，但是他自己本身也不知道那是机会。 Saudara, siapakah sih sebenarnya Yusuf dari Arimatea ini? 那么其实这个亚利马太来的约瑟是谁呢？ Saudara, ternyata dia bukan orang sembarangan. 原来他不是一个普通的人。 Kalau saudara membaca dalam Injil Markus, nanti saudara buka sendiri, saudara, Yusuf dari Arimatea dikatakan adalah seorang anggota majelis besar yang terkemuka. 那么如果你看马可福音的话，你就可以知道这个亚利马太来的约瑟，他原来是大会议室里面的议员。 Saudara, majelis besar itu Sanhedrin. Saudara. 那么那个大会的议事就是很了不起的人， Itu ada 70 orang di sana. 那里有70个人， Dan saudara, salah satunya adalah Yusuf dari Arimatea. 那其中一个人就是亚利马太来的约瑟。 Tapi dia bukan saja anggota, tapi dia ada yang terkemuka. 他不只是一个成员，但是他是一个很有来头的人。 Artinya dia sangat menonjol. 意思是说他非常的突出。 Dan saudara, dia salah satu orang di dalam Sanhedrin yang tidak setuju keputusan Sanhedrin untuk membunuh Tuhan Yesus. 他是大议会里面的一个人，他也不赞成那个耶稣被杀。 Yang kedua, saudara, 第二， saudara kalau saudara membaca Injil Matius tadi, 如果我们看刚才的马太福音， Yusuf Arimatea ini adalah seorang yang kaya, saudara. 亚利马太来的约瑟是一个富有的人， Saudara, disebut kaya dan disebut lagi dia punya kubur sendiri. 他是很有钱的人，因为他有自己的坟墓， Itu salah satu bukti dia orang kaya, saudara. 这就是证明他是一个有钱人。 Nah, saudara-saudara, ini bukan orang sembarangan. 他并不是随随便便的人。 Dan saudara kalau membaca dalam Injil Yohanes, 如果我们看约翰福音， maka saudara mendapatkan dia sebetulnya sebelum peristiwa ini, dia juga adalah murid Tuhan Yesus. 那这件事情以前呢，也记载说他也是耶稣的门徒。 Cuma Yohanes berkata, dia jadi murid Tuhan Yesus cuma sembunyi-sembunyi jadi muridnya. 但是约翰福音里面记载，他做耶稣的门徒是躲躲藏藏的做耶稣的门徒。 Di dalam Injil Yohanes dikatakan karena dia takut kepada orang-orang Yahudi. 因为约翰福音记载，因为他很害怕那些犹太人。 Saudara bayangkan, saudara ya, 你试想想， seorang anggota majelis besar, 大议会里面的议员， seorang yang terkemuka di antaranya, 一个非常有名的人， seorang yang kaya, 一个富有的人， tapi saudara bisa takut, saudara, 但是他却害怕， sama orang-orang Yahudi 害怕犹太人。 ketika dia menjadi murid Yesus. 当他做耶稣的门徒的时候， Saudara, memang saudara-saudara pada zaman itu saudara menjadi murid Tuhan Yesus bukanlah sesuatu yang nyaman dan aman.
原本在那个时候做耶稣的门徒，并不是一些安全又舒适的事情。 Orang seperti Yusuf Arimatea yang terkemuka dan kaya itu saudara-saudara, dia pun bisa dikucilkan. 像亚利马太的约瑟，他这样有名的人，但是也会被人家排斥， Makanya saudara, dia sembunyi-sembunyi ikut Tuhan Yesus. 所以他躲躲藏藏的做耶稣的门徒。 Mungkin saudara sekarang kalau kita baca, kita kurang respect sama dia, bukan? 可能如果我们现在读的时候，我们对他缺乏尊敬， Tapi situasi dia sangat sulit, saudara. 但是他的情况非常的难。 Tapi menariknya, setelah Yesus mati di kayu salib, dia muncul, saudara. 但是有趣的是，当耶稣在十字架死了之后，他出现了。 Saudara, apakah Yusuf dari Arimatea, dia tahu ini kesempatan emas nih? 那么，是否这个亚利马太的约瑟知道这是很宝贵的机会？ Saudara, menurut saya, 根据我呢， dia tidak tahu. 他不知道。 Mungkin saudara berpikir kesempatan apakah yang ada diambil oleh Yusuf dari Arimatea? 可能你会问，这个亚利马太的约瑟，他到底拿了什么宝贵的机会？ Saudara, Yusuf dari Arimatea tidak tahu bahwa apa yang dia perbuat sudah dicatat di dalam perjanjian lama. 但是亚利马太的约瑟，他不知道他所做的一切已经在旧约圣经已经预言了。 Oh saudara, saya nggak yakin dia baca perjanjian lama dulu baru melakukannya. 但是我相信他不是读了旧约圣经才去做这件事 Saudara, dia 情， melakukannya. 他做了， Dan dia pun tidak tahu dia menggenapi perjanjian lama. 他也不知道他已经成就了旧 Saudara, 约 di 圣经 dalam 的预言。 Yesaya 53 ayat ke-9. 在以赛亚书53第 Bahwa 9 dikatakan 节， bahwa Yesus itu mati bersama-sama dengan penjahat. 那么那边记载耶稣跟那个土匪或强盗一起 Tapi dalam 埋葬。 kematiannya dia bersama-sama dengan orang kaya. 但是呢，在那个死的时候，他是跟有钱 Saudara, 人在一 kontras 起， bukan? 是很矛盾的。 Mati bersama kriminal. 他与犯人一起死， Tetapi di dalam kuburan orang kaya. 但是却在有钱人的坟墓里。 Saudara, kalau engkau tahu bagaimana orang-orang kriminal yang mati di kayu salib, 如果你知道哪一个犯人跟主耶稣一起死， engkau dan saya baru ngerti artinya itu. 你跟我才知道其中 Saudara, 的意思。 pemerintahan Roma pada zaman itu kejam sekali, saudara. 当时的罗马政府非常的 Saudara 残 tahu, 忍， orang digantung di kayu salib sampai, minta maaf saudara, ini agak serem saudara. Pokoknya tidak pernah dikubur sampai dimakan burung dan sebagainya, saudara. 那么死在十字架上的人，他们没有被埋葬，而是在那边被那些试雷鸟一直来吃他的肉。 Tapi Tuhan Yesus tidak. 但是主耶稣并不 Dia 是这样， mati bersama-sama kriminal. 他跟犯人一起死， Tapi dia dikubur baik-baik di kuburan orang kaya. 但是他好好的被埋葬在有钱人的 Saudara, 坟墓里埋葬。 kuburan siapa itu? 是谁的坟墓呢？ Saudara, Yusuf dari Arimatea dia tahu itu kuburan dia yang dia pakai untuk mengubur jasad Tuhan Yesus. 就是亚利马太约瑟的坟墓，他用来埋葬主耶稣的尸体。 Saudara, di tanah Yerusalem ada banyak orang kaya. 在耶路撒冷那个地方有很多有钱人， Mereka punya kubur yang bagus juga. 他们有很多很好的那 Tapi 个坟墓。 saudara, hanya kubur Yusuf Arimatea yang ditaruh jasad Yesus Kristus. 但是只有主耶稣的尸体只是放在亚利马太约瑟的坟墓里， Dan saudara, Tuhan Yesus hanya pinjam 3 hari. 而且主耶稣也借用那个地方3天， Setelah itu kubur itu kosong kembali. 然后那个坟墓又空了。 Saudara, disitulah saudara memang tidak dicatat di Alkitab. Yusuf dari Arimatea baru tahu dia mendapat kesempatan emas yang tidak dimiliki oleh orang lain. 那么圣经并没有记载，但是过后呢，那个亚利马太的约瑟才知道这是一个很宝贵的机会，是主耶稣借用他来埋葬他的身体的。 Saudara, terus terang saya ingin seperti dia. 我非常希望我是他， Ketika saya bisa mengambil kesempatan emas itu. 如果能够采取这个宝贵的机会， Saya percaya saudara juga rindu seperti dia. 我相信大家都渴望有这 Kalau 个。 bisa setiap kali saya bisa mendapat kesempatan berharga itu. 最好是我每一次都有这样宝贵的机 Cuma 会。 pertanyaannya saudara, 但是问题是， bagaimana saya bisa mendapatkan itu? 我怎么样去得到这个机会？ Saudara, kita belajar dari seorang Yusuf dari Arimatea. 让我们向这个亚利马太的约瑟学习 Ada 2 hal, saudara. 有2点。 Yang pertama, 第一， saudara, dia melakukan apa yang dapat dia lakukan. 他所做的是他能够做到的事。 Saudara, Yusuf dari Arimatea melakukan apa yang dia dapat lakukan. 那么亚利马太的约瑟，他所做的是他能够做到的事。 Saudara, bicara dapat, bicara soal kemampuan. 那么这里说能够，就是属于他的能力。 Bicara dapat, bicara kapasitas. 讲这里讲能够是他的那个潜质。 Saudara, Yusuf dari Arimatea mempunyai kapasitas melakukannya. 那么亚利马太有这样的能力去做到。 Saudara, dia itu menghadap Gubernur Pilatus. 他面对的是比拉多。 Saudara, siapa bisa menghadap Pilatus? 那么
么谁能够去见比拉多呢？ Saudara, rakyat biasa mana bisa, saudara? 那么平常百姓是不能够的。 Saudara, karena dia seorang pemimpin prominent yang terkenal itu, saudara, anggota Sanhedrin, dia bisa ketemu Pilatus. 因为他是大议会里面的议员，所以他能够去面对比拉多。 Saudara, Simon Petrus tidak bisa. 西门彼得不能够， Penjala ikan tidak bisa. 那么些渔夫不能够， Maria Magdalena tidak bisa. 然后当然玛利亚也不能够， Yohanes juga nggak bisa. 约翰也不能够， Memang Yohanes kenal Kayafas. 因为约翰是知道该亚法的， Tetapi dia tidak kenal baik sama Pilatus. 但是他并不很认识比拉多。 Tetapi saudara, Yusuf dari Arimatea, dia seorang pemimpin yang prominent, yang terkenal. Dia punya kapasitas ketemu Pilatus. 但是亚利马太来的约瑟呢，因为他是大议会里面的议员，所以他有能力去见这个比拉多。 Itu yang saya katakan, dia melakukan apa yang dia dapat lakukan. 所以这就是我说的，他做了他能够做到的事， Saudara, bukan itu saja. 不只是这样， Saudara, dia seorang yang kaya. 他是一个有钱 Dia 人， punya kubur sendiri. 他有自己的坟墓， Kubur yang tidak pernah ditaruh jasad siapapun. 是还没有放过尸体的坟墓。 Saudara, dia taruh jasad Yesus di situ. 他把耶稣的尸体放在那里， Saudara, dia melakukan apa yang dia dapat lakukan. 他所做的一切就是他能够做到的。 Saudara, disitulah saudara-saudara mengapa Yusuf dari Arimatea, dia menggunakan kesempatan emas yang Tuhan sediakan kepada dia. 这就是为什么亚利马太的约瑟，他使用了这个主耶稣或是上帝赐给他的宝贵机 Saudara, 会。 jikalau engkau dan saya ingin merebut kesempatan emas itu, saudara, engkau harus melakukan apa yang engkau dapat lakukan. 所以，如果你要得到这样的宝贵的机会的时候，你要做你能够做到的事。 Saudara, jika engkau dan saya tidak pernah mau melakukan apa yang dapat engkau lakukan, engkau bermimpi kalau engkau bisa menggunakan kesempatan 如 emas. 果你和我不愿意做你能够做到的事情，你就不要梦想你去能够得到这样宝贵的机会。 Saudara, kita tahu Ratu Esther. 我们知道那个以斯帖王后， Saudara, Mordekai pamannya memberitahukan bahwa orang-orang Yahudi akan dibunuh semua oleh Haman. 莫迪该他的叔叔告诉他说，哈曼要杀死所有他的本族的人。 Tapi Ratu Esther berada di dalam wilayah kerajaan di mana seorang ratu tidak boleh datang kepada raja kalau tidak diundang. 但是呢，这个以斯帖王后呢，她在那个时候呢，如果没有这样的事情，她是不能够去见国王的。 Kalau dia datang tanpa diundang, dia sedang menyerahkan diri untuk mati. 如果国王没有叫他来的时候，他去见他，那么他就会判死刑。 Maka dia menolak permintaan Mordekai supaya dia menghadap raja. 所以他拒绝莫迪该的要求，不要去见王。 Saudara, alasannya masuk akal. 他的理由很合理， Saudara ingat apa kata Mordekai? 你要记得莫迪该怎么说， Kamu jangan lupa. 你不要忘记。 Kalau bangsa Yahudi binasa, kamu pun akan binasa. 如果犹太人灭亡了，你也会灭亡。 Kamu jangan pernah berpikir kamu bisa mendapat jabatan ini tidak ada maksud Tuhan. 如果你不要梦想说你能够得到这个职位， Kalau kamu dalam posisi seperti ini, ada maksud Tuhan untuk menyelamatkan umat Tuhan. 如果你在现在的位置里面有上帝的美意，你能 Disitulah 够在那 saudara-saudara 里。 ada kata-kata yang sangat indah dari Ratu Esther. 那么在这里，我们能看到以斯帖王后出了很多很美妙的话语。 Sekalipun saya harus mati. 即使我必要死， Itu kalimatnya, saudara. Setuju Sekalipun saya harus mati. 即使我一定要死， Saudara, tanpa diundang, Ratu Esther menghadap raja. 还没有王的邀请，他就亲自去见王。 Saudara, Ratu Esther telah melakukan apa yang dapat dia lakukan. 那么以斯帖王后已经做了她能够做的事情， Tuhan pakai dia. 上帝使用她。 Saudara, tiap kita mempunyai kapasitas masing-masing. 我们每一个人都有自己的能力， Apakah saudara menggunakan dengan baik apa yang dapat saudara lakukan? 你是否已经好好的使用你能够做到的事情的机会呢？ Di dalam keluarga, 在家庭里， saudara mungkin seorang papa. 你可能是一个父亲， Saudara, apakah engkau melakukan apa yang dapat engkau lakukan? 你是否已经做了你能够做到的事？ Mungkin kau mama, 可能你是母亲， mungkin kau anak-anak, 可能你是孩子， mungkin kau sedang sekolah, 可能你还在上学， mungkin kau kerja, 可能你做工， mungkin kau buka usaha, 可能你做生意， mungkin kau ibu rumah tangga, 可能你是家庭主妇， atau apapun. 无论什么， Saudara, apakah engkau adalah orang yang melakukan apa yang dapat engkau lakukan? 你是不是一个已经做了你能够做到的事情， Sesuai kapasitasmu. 按照你的能力。 Saudara, jika engkau melakukan sesuai apa yang kau dapat lakukan, engkau mempunyai kemungkinan besar engkau sedang merebut kesempatan itu. 如果你已经做了你能够做的事情，那么有很大的可能你已经在得到了这个宝贵的机会。 Tanpa engkau dan saya sadar, 就是除了你没有意识到的， Tuhan sedang memakai kita. 上帝已经使用我们。 Yang kedua, saudara. 第二， Saudara, bagaimana
seorang Yusuf Arimatea bisa menggunakan kesempatan emas itu? 那么一个亚利马太的约瑟，怎么样能够使用这宝贵的机会呢？ Saudara Yusuf Arimatea, dia melakukan apa yang patut dia lakukan. 那么亚利马太的约瑟，他做了他应该做的事情。 Saudara Yusuf Arimatea bukan saja melakukan apa yang dapat dia lakukan, tapi dia melakukan yang patut dia lakukan. 亚利马太的约瑟，他不只是做了他能够做到的，而是他做了他应该做到的。 Saudara Yusuf Arimatea melihat Yesus terbujur di atas kayu salib. 那亚利马太的约瑟看到主耶稣挂在十字架上， Tidak ada seorang murid berani menghampiri kayu salib itu. 没有任何一个门徒敢就近十字架， Tidak ada yang berani bergeming. 没有一个人敢触身。 Saudara-saudara, yang patut dilakukan adalah menurunkan jasad itu dan menguburnya baik-baik. 他能够做到就是把那个尸体取下来，并且埋葬。 Saudara, saya punya keyakinan. 我相信呢， Kenapa Yusuf Arimatea keluar dari ketakutannya? 为什么亚利马太能够站出来？ Cuma satu saja. 只有一个， Dia melakukan apa yang patut dia lakukan. 他做了他应该做的事情。 Kalaupun Sanhedrin marah dengan dia. 即使大议会的人生气， Kalau orang Yahudi marah dengan dia. 即使是犹太 Dia 人都 bisa 要生气。 berkata, sebagai orang Yahudi, sebagai pemimpin agama, saya melakukan apa yang patut saya lakukan. 他能够回答，作为一个犹太人，作为一个领袖，我做了我应该做的事情。 Sebagai umat Tuhan, kita tidak patut membiarkan orang mati tergantung tanpa dikubur dengan baik. 作为上帝的子民，我们不能够任由一个人挂在十字架上而不去埋葬他。 Apatah lagi saudara, Yusuf Arimatea, dia seorang yang mengasihi Tuhan Yesus. 更何况亚利马太的约瑟是一个爱主的人。 Saudara, ketika kita memiliki kasih, 当我们拥有爱的时候， kita mengerti apa yang patut kita lakukan. 我们明白了我们应该做的事情。 Saudara, seringkali kita mengabaikan apa yang patut kita lakukan. 很多时候我们忽略了我们应该做的事， Karena kita lebih memikirkan diri kita sendiri. 因为我们更以自己为重， Kita tidak mau repot. 我们不要麻烦， Kita tidak mau disusahkan. 我们不要找麻烦， Kita tidak mau dirugikan. 我们也不要吃亏， Kita tidak mau dicelakakan. 我们也不要被责怪， Kita ingin aman hidup kita. 我们要我们的生活平平安安 Kita 的， ingin nyaman hidup kita. 我们要舒适的 Dan 生活。 kita tidak melakukan apa yang patut kita lakukan. 我们没有做我们应该做的事情， Saudara, setiap kita bisa jatuh dalam hal ini. 我们每一个人都会在这方面跌倒， Termasuk saya. 包括我。 Saudara yang kasih dalam Tuhan. 各位主帅师弟姐妹， Jikalau kita ingin 如果我们愿意 merebut kesempatan emas yang Tuhan berikan. 得到上帝所赐给我们的宝贵机会， Saudara, lakukan apa yang patut engkau lakukan. 我们要做我们应该做的事情。 Saudara, saya pernah cerita kisah ini. 我曾经讲过这个故事。 Satu kali saya makan di pinggir jalan 有一次我在路边吃东西， bersama istri saya. 跟我的太太 Lagi pesan makanan, saudara. 在叫东西吃的时候， Di luar rumah makan itu di pinggir jalan ada orang ODGJ ya, orang-orang ada gangguan jiwa, saudara. 那么在饭馆以外的人有一个神经失常的人。 Wah, saudara, pas saya lihat nengok itu saya agak ketakutan sendiri. 当我看到的时候，我会自己吃了一 Karena 惊， jarak dia sama saya nggak gitu jauh, saudara. 因为他跟我的距离不是很 Jadi 远， saya perhatikan baik-baik, saudara. 所以我一直注意他， Takut dia menyerang begitu, saudara. 我怕他攻击我， Karena laki-laki dia, saudara. 因为他是男的， Saya pendeta, saudara. 我是牧师。 Saudara tahu, yang punya restoran itu. 你知道吗？用那个餐馆的主人， Saya kaget, yang punya restoran sibuk sekali bapak itu. 我很吃惊，因为那个在饭馆的人他很忙碌。 Bapak itu bilang, tolong siapin nasi, siapin nasi. 他说请你预备那个白饭、白米饭， Tahu, tempe, taruh di sana. 然后放那个豆腐还有豆腐酱 Lalu karyawan bilang, buat apa? Terus taruh. 那个他们就问他为了做什么，他说就放 Dibungkus 在那 pakai 边好了 daun, saudara. 他就用那个纸 Saudara tahu 包 apa 起来 yang。bapak itu perbuat? 你知道他做了什么 Yang 吗？ pendetamu tidak lakukan. 就是你的牧师没有做到的， Dia menghampiri orang itu 他就走进那个人， dan memberikan makanan kepada dia. 把那个食物给他。 Saudara yang kasih dalam Tuhan, 各位主帅师弟姐妹， saya percaya bapak itu punya kasih. 我相信那位主人有爱心 Hanya，orang punya kasih bisa mengambil kesempatan itu. 只有爱心的人能够采取这样的机会。 Dia berbuat apa yang patut dia lakukan. 他做了他应该做的事， Ada orang membutuhkan. 有人需要， Yang patut kita lakukan, 我们应该做的， kita memberi. 我们就是要赐予。 Saudara, ketika kita melakukan itu, 当我们做这样子事情， saudara dan saya sedang belajar seperti Yusuf Arimatea. 你和我就在学习亚利马太的约瑟。 Kita mengambil kesempatan emas yang Tuhan sediakan kepada kita.
我们做了我们应该做的，我们采取了这个宝贵的机会。 Saudara, mari kita renungkan hal ini. 那我们思想这一点， Apa yang patut engkau lakukan kepada keluargamu? 你应该对你的家庭做什么事？ Apa yang patut engkau lakukan kepada gereja Tuhan? 你应该为你的教会做什么事？ Apa yang kau patut lakukan kepada teman-temanmu? 你应该跟你的朋友做什么事？ Apa yang kau patut lakukan kepada orang membencimu? 你应该为那些讨厌你的人做什么事？ Apa yang patut engkau lakukan kepada Tuhan kita? 你应该对上帝做什么事？ Saudara, ketika engkau sadar itu, 当你意识到这一点， kita menjadi orang berbahagia. 我们成为一个有福 Karena 的人， kita selalu merebut kesempatan emas yang Tuhan berikan kepada kita. 因为我们总是采取上帝所赐给我们的宝贵机会。 Amin. 阿门。Saudara yang dikasihi Tuhan, 各位主所爱兄弟姐妹， mari kita menundukkan kepala kita. 让我们低下头。 Kita sudah mendengar firman Tuhan. 我们已经听了上帝的话， Marilah di masa-masa ini kita mengoreksi diri kita. 但愿在这段时间，我们要纠正自己。 Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sudah menggunakan kesempatan yang Tuhan sediakan? 我们作为上帝的儿女，是否已经使用上帝所赐给我们的机会？ Kita minta Tuhan tolong kita. 我们求上帝帮助我们， Mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. 让我们各自的在上帝面前祷告。 Amin. Saudara, hidup kita penuh dengan jalan berliku. 各位兄弟姐妹，我们的生活当中充满崎岖不平， Tapi ada Tuhan Yesus beserta kita. 但是主耶稣与我们同行， Sebagaimana Tuhan Yesus berjalan bersama dua murid ke Emmaus, dia berjalan bersama kita. 就好像主耶稣跟2位以马忤斯的门徒一起走向以马忤斯的时候， Mari kita naikkan pujian ini. 让我们唱这首诗歌。 Sepanjang hidupku penuh liku kisah, tak pernah ku rasakan bosan. Ada derita, ada pula tertawa,
itu jadi tanda hidupku. Namun sejak ku kenal pada Yesus, ku dapat kehidupan baru. Ku melangkah dan hidupku terarah, yakin aku takkan salah. Yesus, aku mau melangkah lebih tinggi dari hidup yang lama. Bahkan aku ingin terbang, melayang tinggi bersama denganmu. Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa kami yang di dalam surga, 我们在天上的父， di tengah-tengah dunia ini kami tahu kami menghadapi ada kesulitan demi kesulitan. 在世上当中，我们知道我们经历一而再的困难， Inilah seru doa kami, biarlah kami diangkat terbang lebih tinggi oleh Tuhan. 这是我们的祷告。但愿我们以主飞行， Supaya kami mengalami kekuatan daripada Tuhan. 以致我们能够从主重新得力。 Karena firman-Mu berkata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan seperti pada burung Raja Wali. 因为你话语告诉我们，凡等候仰望上帝的，必重新得力。 Ya Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang dikuatkan selalu oleh Tuhan. 但愿我们作为永远被上帝坚固的基督徒， Dan lebih daripada itu, kami menjadi orang Kristen yang bijaksana, yang tahu betapa kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. 我们更是做一个有智慧基督徒，知道上帝所赐给我们的机会， Sehingga hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. 好让我们的生活能够成为众人的见 Tuhan, terima 证。 kasih kalau kami boleh mengikuti 7 hari berdoa di dalam Paskah ini. 所以我们感谢你，但愿在这个复活节前，我们能够跟随继续的祷告。 Kami sudah ada di hari yang ke-6. 我们已经进入了第6天， Kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini. 我们感谢主与我们同在，直到 Biarlah 今日。 Tuhan memberkati setiap kami. 求你祝福我们每一个人， Karena kami percaya Tuhan Engkau sangat mengasihi kami. 因为我们相信你非常的爱我们。 Ya Tuhan, kami ingin berdoa sebagaimana yang diajar oleh Tuhan Yesus berdoa. 我们要祷告，就要像主耶稣所教导我们祷告。 Saudara, mari kita bersama-sama buka suara berdoa Bapa kami. 让我们一起开声祷告主祷文。 Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan 主，我感谢你， untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami. 感谢你所赐给我们的一切的恩惠。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 各位主所爱兄弟姐妹， kita sudah masuk ke hari ke-6 dari 7 hari berdoa. 我们已经进入戒日祷告的第6天， Saudara, besok hari ke-7. 明天是第7天， Saudara, besok hari Paskah, saudara. 明天是复活节， Kita merayakan akan kebangkitan Tuhan Yesus. 我们一起庆祝主耶稣基督的复活。 Saudara, kebangkitannya memberikan kita hidup yang baru. 他的复活赐予我们新的生命。 Saudara, mari kita siapkan hati kita. 那我们预备心， Besok kita beribadah kepada Tuhan. 明天一起敬拜上帝。 Dan biarlah kuasa kebangkitan itu sekali lagi memberi pengharapan kepada kita. 当年上帝复活的大能赐给我们力量。 Selamat malam, Tuhan berkati saudara. 各位大家晚安，祝福上帝祝福大家。